Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita nak masuk hari ni subtopik yang terakhir dalam bab daya dan tekanan, iaitu prinsip Bernoulli. Saya bahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama cerita tentang demonstrasi dan bahagian kedua nanti kita tengok iaitu aplikasinya. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh tentang demonstrasi, kita nak tunjuk apa yang dikatakan oleh prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli mengatakan apabila halaju bendalih. Bendalih inilah benda yang boleh mengalir, biasanya gas, udara ataupun cecair. Apabila halaju bendalih bertambah, tekanannya akan berkurang. Okey, kalau kita tengok, Bernoulli ni mengaitkan laju dengan tekanan. Laju tinggi, tekanan rendah. Itu bahasa mudahlah. Jadi bila kita nak menerangkan situasi yang melibatkan Bernoulli, biasanya kita akan gunakan poin-poin seperti di bawah ni. Mula-mula kita ceritakan dekat mana bendalih itu mengalir. Bila bendalih mengalir, tentulah ada halaju. Jadi kat mana halaju tinggi, dekat mana halaju rendah. Dan kita kaitkan pula halaju tu dengan tekanan. Halaju tinggi, tekanan rendah. Halaju rendah, tekanan tinggi. Okay. Dan bila ada dua, tekanan tinggi dan tekanan rendah, maka wujud perbezaan tekanan. Perbezaan tekanan ini akan menghasilkan daya. Tu. Dari daya ini pula akan bertindak dari arah kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Jadi kita akan pusing-pusing dengan ayat ini sebenarnya bila kita nak menerangkan tentang Bernoulli. Jadi kita terus tengok cerita kita yang pertama. Okey. Demonstrasi yang pertama dalam buku teks. Okey, kita tengok ada budak tu dia tiup dekat bawah kertas ini dan menyebabkan kertas ini melengkung ke bawah. Okey, jadi saya tunjukkan secara videonya. Saya guna blower, guna pipe blower, dan bila saya tiup, nampak? Kertas tersebut turun ke bawah. Kenapa boleh jadi macam ni? Jadi kita terangkanlah. Alright. Jadi bila budak tu ataupun tadi saya tiup bila saya tiup melalui bawah kertas, jadi apa berlaku kepada halaju? Halajunya tinggilah sebab kita tiup. Dan bila halaju bendalih tu tinggi, maka tekanannya rendah. Bila tekanan rendah, tentulah tekanan tersebut lagi kurang dari tekanan atmosfera dekat sekeliling dia. Okey, jadi tekanan atmosfera yang tinggi, okey, nampak tekanan tinggi, ada tekanan rendah. Okey, tekanan atmosfera yang tinggi menghasilkan daya paduan yang menolak kertas tersebut ke arah kawasan tekanan rendah. Itu tolaklah ke bawah. Nampak? Itu cerita yang pertama. Mudah sahaja demonstrasi. Okay, demonstrasi yang kedua, budak tu tiup belon. Kalau kita tiup tengah-tengah belon, apa jadi? Saya tunjuk kat video. Ini dua belon, saya gantung. Saya tiup dekat tengah-tengah ni. Okey, macam biasalah, saya tiup guna blower. So, kalau kita tiup guna blower, agak-agak apa jadi dengan belon ni? Kalau kita tengok sebenarnya belon ini akan saling mendekati, nampak? Mendekati. Lagi kuat saya tiup, lagi mendekati, nampak? Saya tiup kuat. Nampak sampai berlanggar dua belon tersebut. Jadi ceritanya macam mana? Bila saya tiup dekat tengah-tengah ni tadi, maka maka halaju udara bila saya tiup halajunya laju bertambah. Jadi bila halaju tinggi dekat tengah-tengah ini, maka tekanannya rendah dekat tengah-tengah ni. Jadi tekanan atmosfera yang lebih tinggi akan mengenakan daya menolak belon ini ke tengah-tengah ataupun mendekati antara satu sama lain. Itu cerita orang yang tiup belon ni. Nampak dia tiup, ada udara keluar dengan laju. Bila halaju tinggi, tekanan rendah dekat tengah-tengah belon dan tekanan atmosfera yang lebih tinggi menolak. Nampak? Dia sebut menghasilkan daya. Menolak belon mendekati antara satu sama lain. Okey, itu demonstrasi yang kedua. Demonstrasi yang ketiga. Ini biasa kita buatlah. Ambil kertas, kita tiup. So, dia akan naik atas. Jadi, saya gunakan video juga. Okey, kalau kita tengok. Saya ambil pipe, saya tiup. Nampak? Saya tiup lagi. So, bila saya tiup, dekat atas, kertas yang dekat bawah tu naik ke atas. Nampak? Okey, itu saya tiup. Sekarang ni saya pakai mesin blower. Okey, bila saya hidupkan switch, nampak? Okey. Nampak? Dia naik. Jadi, macam mana penerangan dia? Kita boleh pakai kertas pun tak ada masalah. Saja nak tunjuk pakai blower. Okey. Cerita dia. Bila kita kena pegang kertas, cara pegang kertas pun kena betul. Alright. Jadi bila kita tiup, bila ada aliran udara yang laju, nampak? Halaju udara bertambah dekat atas kertas. Jadi, ia menyebabkan tekanan di atas kertas menjadi rendah. Bila tekanan rendah dekat sebelah atas, maka tekanan atmosfera di sekelilingnya yang lebih tinggi akan menghasilkan daya. Okey, tapi yang kita nampak kertas lah. Okay, sebab daya dari bawah. Sebenarnya daya dari atas pun ada, tapi sebab atas tak ada kertas.
Yang ada kertas kat bawah. Jadi daya dari bawah akan menolak kertas naik ke atas. Okey, itu sahaja cerita tentang Bernoulli. Okey, demonstrasi yang keempat, kita tiup dekat corong turas. Okey, apa jadi dengan bola pingpong ini? Jadi kalau kita tengok demonstrasi ini, okey, bila tiup, bila tiup naik atas. Nampak? Bukan sedut tengok, kembung pipi budak ni. Okey, 1, 2, 3. Nampak? Kembung pipi dia, maknanya dia tiup. Tapi bila dia tiup, apa yang berlaku? Bola pingpong naik atas. Nampak? Melekat pula bola pingpong tu dekat corong turas ini. Itu satu, kalau kita tiup. Okey, contoh yang kedua, kalau kita menggunakan air, kita sambungkan corong turas ini kepada pipe air. Okey, lalu kita buka air tersebut, air keluar. Tapi apa yang berlaku ialah bola pingpong tu melekat pada corong turas ini. Nampak? Kenapa bola tu tak jatuh bersama-sama dengan air? Okey, maknanya kita pakai air ataupun kita pakai udara sebab dua-dua tu bendali. Jadi penerangan dia kenapa boleh melekat tu? Okey, tengok sini. Apabila kita tiup ataupun kita alirkan air, udara akan melalui tepi bola ini. Dan nampak ni, bila udara melalui tepi bola, dia melalui satu kawasan yang sempit. Okey, udara ni bila dia lalu kawasan yang sempit ataupun melalui kawasan yang sempit, lajunya akan bertambah. Okay, biasa kalau cikgu bagi analogi yang mudah, contoh kita ada pipe air, bila kita buka, airnya macam tak kuat. Macam mana nak bagi air tu lebih laju dan lebih kuat? Biasanya kita kecilkan dia punya hujung. Bila kita kecilkan hujung dia, air akan mengalir dengan lebih laju. Okay, sama juga konsep kat sini. Apabila kawasan ini sempit, maka laju bendalir yang lalu dekat tepi bola ini ataupun kawasan atas bola adalah tinggi. Bila laju tinggi, maka tekanan dekat kawasan atas bola, nampak? Atas bola, kawasan tekanan rendah. Jadi tekanan atmosfera di bawah bola yang lebih tinggi. Nampak? Menghasilkan daya yang menolak bola tersebut ke atas. Daya inilah yang kita panggil daya angkat. Dia mengangkat bola tersebut ke atas. Nampak? Gitu. Okey, itu contoh demonstrasi. Saya bagi 4 ialah demonstrasi yang mudah. Okay, yang kedua ni yang penting, iaitu aplikasi. Dekat mana kegunaan prinsip Bernoulli ni? Okey, mari kita tengok. Aplikasi yang pertama saya pilih penunu Bunsen. Penunu Bunsen ni penting sebab soalan exam pernah keluar. Dia tanya, berikan satu alat radas dalam makmal yang mengaplikasikan prinsip Bernoulli. Okey, inilah jawapan dia. Penunu Bunsen. Dekat mana aplikasi prinsip Bernoulli dekat sini? Okey, first kita tengok. Dekat dalam penunu Bunsen, okey, ada satu muncung kecil ataupun muncung halus. Lepas tu ada lubang udara. Siapa yang pernah main penunu Bunsen tahu ada macam cincin yang lubang udara yang kita boleh tutup dan buka tu. Okey, ceritanya kat mana? Alright, dekat sini. Apabila ada gas melalui muncung yang kecil, sekali lagi, bila muncung tu kecil, maka aliran udara ataupun aliran gas akan menjadi laju. Jadi bila aliran gas adalah tinggi, laju aliran gas tinggi, maka tekanan dekat dalam batang penunu Bunsen itu menjadi rendah. Jadi bila tekanan rendah, apa berlaku? Tekanan atmosfera dekat luar yang lebih tinggi akan menolak udara masuk melalui lubang udara. Jadi jangan risau, gas tak akan keluar melalui lubang tersebut. Malah udara yang disedut masuk. Okey. Jadi bercampurlah gas dengan oksigen dari udara tersebut untuk menghasilkan pembakaran yang lengkap. Jadi saya nak cerita kat sini, kalau kita nak imagine tekanan tinggi dengan tekanan rendah ni, perangai dia macam mana? Okay, kita imagine sikit je. Kalau tekanan tinggi, tolak keluar. Tekanan rendah, sedut. Nampak? Tapi jangan tulis sedut dalam exam ataupun dalam penerangan. Okey, bila tekanan rendah, tekanan tinggi akan menolak. Mesti ada perkataan daya, menolak ke kawasan tekanan rendah. Tapi untuk kita imagine dengan mudah, okay, tekanan rendah, sedut. Tekanan tinggi, tolak keluar. Okey, jadi kita teruskan. Itu tadi penunu Bunsen. Okay, aplikasi yang kedua, pesongan bola. Macam mana orang ni boleh sepak bola, boleh terpesong masuk ke dalam gol. Jadi saya pilih satu video yang baik, iaitu ni Faiz Subiri, okay, pemenang anugerah Puskas. Nampak dia sepak macam mana? Nampak terpesong bola tu sampai keeper, penjaga gol tu pun tertipu, okey, dengan pesongan bola tersebut. Ya, sangat hebat tendangan ini. Okey, dekat mana dia belajar Bernoulli sepak macam ni kan?
Jadi kita nak terangkan macam mana prinsip bernoulli diaplikasikan dalam pesungan bola ini. Yang pertama, Pak Isubiri itu sepak bola. So bola tu akan bergerak ke atas lah. Tetapi bola yang disepak itu mestilah dalam keadaan berputar. Okey. Jadi kalau kita tengok, ni dia sepak. Okey, nampak? Aliran udara ke bawah lah sebab bola tu sedang bergerak ke atas. Okey. Jadi nak tunjuk apa kat sini? Alright, first, bola tersebut berputar mengikut lawan jam. Dan bila bola tu bergerak ke atas ataupun bergerak ke depan, tentulah ada aliran udara. Lalu di belah kanan dan belah kiri dia. Kalau kita tengok betul-betul, aliran udara dekat sebelah kiri berhalaju tinggi. Kenapa berhalaju tinggi dekat sebelah kiri? Kerana aliran udara sama arah dengan arah putaran bola. Manakala halaju udara dekat sebelah kanan ini halajunya rendah. Sebab apa? Sebab dia berlawanan ataupun bertentangan arah dengan arah putaran bola. Yang sama putaran bola laju. Yang lawan arah putaran bola dia akan jadi perlahan. Nampak? Jadi bila ada halaju tinggi, halaju rendah, maka tekanan, nampak? Bila halaju tinggi, tekanan rendah. Bila halaju rendah, tekanan tinggi. Sini tekanan rendah, sini tekanan tinggi. Okay. Jadi tadi Bernoulli kata bila ada perbezaan tekanan akan menghasilkan daya. Daya tu terhasil arah dia ke mana? Daya terhasil dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Nampak? Jadi bila ada kawasan tekanan rendah sini, kawasan tekanan tinggi sini, akan wujud satu daya yang menolak ke kiri, ke kawasan tekanan rendah, maka bola yang tengah bergerak ke depan tu akan terpesong ke arah kiri. Nampak? Itu sebabnya dia boleh sepak ke kiri tadi. Ini contoh yang baik. Okay, bola dilepaskan di tempat tinggi. Bila bola tu dilepaskan secara ke bawah, kita biarkan saja, bola tu akan turun ke bawah straight. Tapi apabila kita pusing, okay, ada pergerakan memusing bola ni. Tengok, bila bola ini terpusing, akan wujud daya yang menolak bola tersebut makin jauh, makin jauh, makin jauh. Nampak? Ini membuktikan bahawa wujudnya daya yang menolak bola tersebut apabila bola tersebut bergerak dalam keadaan berpusing. Okay. Jadi inilah yang menyebabkan bola tersebut terpesong. Alright. Gitu cerita dia. Maknanya putaran bola tu menghasilkan perbezaan halaju, menghasilkan perbezaan tekanan dan menghasilkan daya. Okey. Aplikasi yang ketiga, aerofoil dan sudut serang. Okey, aerofoil dan angle of attack. Okey, apa benda aerofoil ni? Aerofoil ialah nama bentuk bagi sayap kapal terbang. Okey. Sebab nama bentuk kita ada bentuk segitiga, segi empat. Aerofoil ialah nama bentuk. Okey, apa specialnya bentuk aerofoil ini? Aerofoil inilah yang nak menghasilkan daya untuk mengangkat kapal terbang. Okey, bagaimana daya angkat tersebut terhasil? Saya tunjukkan secara lebih ringkas. Macam ni. Okey, inilah bentuk pada sayap kapal terbang. Dan bila kapal terbang itu bergerak ke depan, tentulah akan ada aliran udara di atas dan di bawah sayap dia, betul? Jadi, bentuk aerofoil ni special dia apa? Atas ni dia macam melengkung sedikit, bawah lebih mendatar. Jadi bila ada perbezaan bentuk ini menyebabkan aliran udara di sebelah atas lebih laju. Manakala aliran udara dekat bawah kurang laju lah. Dan bila high speed, lebih laju, maka tekanan dekat sebelah atas rendah. Bila bawah ni low speed, maka tekanan dia lebih tinggi. Bila bawah tekanan tinggi, atas tekanan rendah, nampak perbezaan tekanan menghasilkan daya. Daya dia arah mana? Tentulah dari kawasan tekanan tinggi pergi ke kawasan tekanan rendah. Nampak? Daya angkat terhasil bila ada aliran udara. Okey. Saya tunjuk contoh satu. Inilah kapal terbang tengah parking. Okey, tak bergerak pun. Tapi pada satu hari ada angin yang sangat kuat. Angin sedang bertiup ke arah kapal terbang ini. Jadi bila angin yang kuat itu bertiup melalui atas dan bawah sayap kapal terbang ini menghasilkan daya angkat. Mari kita tengok. Lemak tak nampak? Okey. Pada satu hari angin tiup, nampak? Nampak dia mula nak terangkat. Oh, okey. Nampak? Akhirnya terangkat. Tengok betul-betul sayap dia. Inilah bentuk aerofoil. Atas tu lengkung, bawah tu agak mendatar. Okey. Akhirnya kapal terbang ini pun terangkat, dapat daya angkat dan terangkat tak tahu terbang ke mana. Okey. Itu contoh. Itu baru angin lalu. Okey. Ini contoh. Nak menunjukkan bahawa betul ke bila bentuk aerofoil ini halaju udara dekat atas tu laju, dekat bawah tu perlahan. Jadi kita tengok betul-betul. Okey. Yang ini kita gunakan asap.
Okey, dialirkan asap pada aerofoil. Okey, kita tengok. Okey, kita menggunakan pulse. Pulse tu denyutan. Kalau tengok asap tu lalu sikit-sikit. Tuk, tuk, tuk. Okey. Apa specialnya? Nampak ni. Sama. Maknanya sama laju. Apabila dia melalui aerofoil, nampak tak? Dekat atas ini mendahului yang bawah. Menunjukkan aliran udara dekat atas aerofoil lebih laju. Nampak? Oops, sorry. Kena patah balik. Alright. Kita kat mana sekarang? Okey. Tadi dah tunjuk. Ini atas makin laju apabila melalui aerofoil. Okey. Bila atas tu laju, maka tekanan dia rendah. Bawah ini perlahan. Kurang laju. Maka tekanan dia tinggi. Ada bawah tekanan tinggi, atas tekanan rendah menghasilkan daya angkat ke atas. Okey. Itu cerita aerofoil. Macam mana dikatakan laju, tinggi, tekanan rendah tu. Okey, sekarang ni sudut serang. Bagaimana sudut serang memainkan peranan? Okey, sudut serang ni kita anggap sudut dari arah mendatar lah, daripada mendatar sudut, tengok sudut dia. Jadi, ni macam mana nak menghasilkan daya angkat? Okey, yang pertama tadi kita tunjuk. Daya angkat ni terhasil apabila ada aliran udara. Okay, kapal terbang tadi boleh terangkat sebab apa? Sebab ada aliran udara. Lagi laju aliran udara tersebut, lagi tinggi daya angkat. Nampak? Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana kita nak menambah daya angkat? Okey, aliran udara tak laju, tapi kita nak tambahkan daya angkat, kita menggunakan sudut serang. Macam mana? Kita tengok sini. Ini ialah aliran udara, okey, dan ini ialah aerofoil pada sudut serang yang rendah. Okey. Tengok macam mendatar kan. Jadi kalau kita tengok perbezaan laju dia tak banyak. Okey, bawah ni nampak. Okey, macam mana tahu laju Okey, bila kita tengok garisan-garisan ni, kalau jarak-jarak maknanya perlahan. Kalau lebih rapat macam ni atas kan, lebih rapat maka dia lebih laju. Nampak? Dah ada perbezaan tekanan dah ni. Okey, cuma dayanya tak cukup. Jadi tengok macam mana. Okey, nampak tak? Sudut serangnya diangkat. Bila sudut serangnya bertambah, nampak tak? Semakin rapat atas ni. Lagi dia tambah sudut serang, lagi rapat. Bermaksud dia lebih laju. Nampak? Dia menjadikan atas ini lebih laju, maka tekanannya lebih rendah. Bila tekanan atas ni lebih rendah, maka perbezaan tekanan menjadi lebih besar. Apabila perbezaan tekanan menjadi lebih besar, maka daya yang lebih besar terhasil. Nampak? Maknanya daya angkat ni dipengaruhi oleh dua. Yang pertama, aliran udara, lagi laju, lagi tinggi. Okey. Yang kedua ialah sudut serang. Kalau lagi bertambah sudut serang, lagi tinggi daya angkat. Okey. Jadi kita nak tengok secara mudah. Ni. Okey, bentuk aerofoil telah ada daya angkat. Okey, sebab aliran udara dekat atas ni perlahan, bawah ni laju, okey, menghasilkan daya angkat. Tapi kalau kita nak tambahkan daya angkat, okey, aliran udara sama je laju, kita nak tambah daya ke atas, kita hanya tambahkan sudut serang sahaja. Bila tambah sudut serang, maka daya nampak, daya angkat lebih besar. Dekat mana kita jumpa aplikasi ni? Of course lah dekat kapal terbang kan. Tapi saya lagi suka nak tunjukkan helikopter sebab dia lebih jelas. Okay. Yang pertama, you all kena tahu. Alamak, tak nampak. Okay. Bilah helikopter juga sebenarnya berbentuk aerofoil. Jadi bila kita angkat apa handbrake tu, sebenarnya kita sedang mengubah dia punya sudut serang. Nampak tu? Jadi bila sudut serang diubah, nampak mendatar, sudut serang yang rendah. Lepas tu bila kita angkat, sudut serangnya menjadi lebih tinggi. Nampak? Jadi dekat sinilah helikopter boleh mengawal dia nak naik ataupun turun. So macam mana helikopter tu nak bergerak naik ke atas? Sangat mudah. Okey, dia cuma adjust je dia punya sudut serang, nampak? Apabila sudut serang semakin tinggi, maka daya angkat lebih tinggi, helikopter akan naik ke atas. Nampak? Jadi nak naik atas, dia cuma tambahkan saja sudut serang, maka helikopter tu akan naik ke atas. Okay. Nak turun bawah, letakkan saja ataupun kurangkan sudut serang. Jadi helikopter akan turun ke bawah. Nampak? Sangat simple. Okey, itu kaitan antara aerofoil dengan sudut serang. Saya gunakan contoh helikopter sebab lebih jelas. Okey, kita tengok aplikasi yang seterusnya. Aplikasi yang keempat. Aerofoil dalam bentuk songsang. Ini dekat kereta F1. Dekat mana aerofoil songsang tu? Saya labelkan A dengan B. Okey, yang kita panggil B ni apa? Splitter dengan spoiler. Okey.
Ini ialah contoh video di mana udara melalui bahagian aerofoil songsang dekat belakang kereta lumba. Nampak? Aerofoil, dia melengkung. Dan bentuk dia terbalik, songsang lah. Okay. Macam mana saya perbesarkan? Nampak tak bentuk aerofoil tu songsang? Jadi, saya buat bentuk macam ni. Perasan ni gambar tadi kan? Okay, kita tengok tadi. Yang mana laju tinggi? Tempat yang melengkung ini lajunya tinggi. Maka tekanan dia rendah. Yang atas ini, tentulah laju dia rendah, tekanan dia tinggi. Jadi, bila ada tekanan tinggi, tekanan rendah, wujud satu daya. Daya bertindak dari mana ke mana? Tentulah daya bertindak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. So, daya yang terhasil ini akan menekan kereta F1 ke bawah. Untuk apa? Supaya kereta F1 ini lebih stabil. Tak adalah bila dah semakin laju, akhirnya terbang. Tak adalah terbang. Maka, dia akan melekat ataupun mendekat dekat lantai ataupun dekat jalan raya supaya dia lebih stabil. Right? Itu kereta F1 lah. Okay, yang kelima, penyembur cecair. Ini kita boleh buat sendiri kat rumah, tak ada masalah. Guna 2 batang straw. Okay? Satu straw kita tiup, satu lagi kita letak dalam cawan dan kita dekatkan muncung dia. Okay? Dan bila kita tiup, nampak tak? Air itu naik atas dan tersembur pergi ke kertas. Okay? Atau pergi dinding lah, nampak? Air itu disedut naik ke atas. Macam mana air itu boleh disedut naik ke atas? Saya tunjukkan gambaran secara ringkas. Ni. Yang pertama, kita kena tiup melalui straw yang pertama. Seelok-eloknya ialah hujung straw ini adalah kecil, supaya lebih tinggi halajunya. Dan bila ada halaju bendalil yang tinggi dekat atas ni, maka tekanan dekat atas straw ini menjadi rendah. Saya dah sebut tadi, kalau tekanan tinggi, tolak keluar. Kalau tekanan rendah, perangai dia macam mana? Sedut. Jadi, bila kat sini low pressure ataupun tekanan rendah, maka tekanan atmosfera yang lebih tinggi akan menolak. Nampak saya kata tadi sedut. Dia akan sedut lah naik atas. Tapi sebenarnya tekanan atmosfera yang tinggi yang menolak. Okay. Dan bila cecair tersebut disedut sampai ke atas, akhirnya dia akan keluar bersama-sama udara yang kita tiup tadi. Nampak? Jadilah dia penyembur cecair. Nampak? Simple sahaja. Okay, itu aplikasi yang kelima. Aplikasi yang keenam ialah tube venturi. Tube venturi ialah satu alat radas dalam makmal nak menunjukkan perbezaan halaju udara dan kaitan dia dengan tekanan. Okay. Sebenarnya kita mula dari sinilah. Okay. Tube venturi ni kita ambil satu tube kaca yang mempunyai tube yang 3 contoh 3 ni. Nak tunjuk apa kat sini? Okay. Aras cecair pada tube yang tegak ini menunjukkan tekanan. Okay. Contoh dekat sini. Sepatutnya saya label A, B dan C kat sini. Tekanan dekat sini semuanya sama. Menunjukkan, nampak? Aras air pada turus ini semuanya sama. Sebab tidak ada pengaliran. Jadi sekarang ni saya buka penutup ini. Bila saya buka, maka air akan keluar mengalir. Bila air keluar mengalir, maka tekanan akan berubah. Apa yang berubah tekanan? Ni, tekanan dekat sebelah depan sini, sebab air mengalir daripada depan sini ke kiri ke kanan. Air dekat sini, tekanan dia tinggi. Bila dia keluar, tekanan dia rendah. Okay, of course lah kan. Bila kita buka pipe air, mestilah air mengalir daripada kawasan tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi sini kawasan tekanan tinggi, sana kawasan tekanan rendah. Ingat lagi tak? Bila tekanan tinggi, tolak keluar. Bila kawasan tekanan rendah, sedut. Jadi apa berlaku? Aras air akan mula turun begini. Kenapa turun macam ni? Nampak? Sini kawasan tekanan tinggi. Tolak. Ini kawasan tekanan rendah. Tekanan rendah, saya sebut tadi, perangai dia sedut. Sebab dia suai turun macam ni. Tapi ini belum lagi nak cerita tentang benuli. Benulinya mana? Okay. Bila kita kecilkan tengah-tengah ni. Bila kita kecilkan pada tube yang kedua, apa jadi dengan laju? Laju bendalil bertambah. Bila laju bendalil bertambah, tekanannya menjadi lebih rendah. Bila tekanan dia menjadi lebih rendah, nampak? Apa jadi? Lagi rendah tekanan, lagi sedut lah. Jadi menyebabkan turus air akan semakin turun. Lagi rendah daripada yang pertama, kedua ni. Itu nak tunjuk kat sini lah. Nampak? Jadi, nak mudah faham. Sebenarnya perkataan sedut ni tak digalakkan digunakan dalam peperiksaan ataupun penulisan. Okay, saya dah kata tadi. Kita kena sebut halaju, kita kena sebut tekanan dan kita kena sebut daya. Okay. Tapi nak senang faham bila sedut. Alright. Itu cerita kalau air yang mengalir. Boleh juga kalau tube venturi ni kita terbalikkan. Kita lalukan udara. Bila kita lalukan udara, nampak tempat tempat udara masuk ialah tekanan tinggi. Tempat udara keluar tentulah tekanan rendah. Nampak? Bila tekanan tinggi, kenapa paras dia rendah?
Saya sebut tadi, tekanan tinggi dia tolak air ni ke bawah. Manakala the lowest pressure, tekanan dekat C ni tekanan rendah. Bila tekanan rendah, saya sebut tadi, tekanan rendah sedut. Jadi dia akan sedut paling tinggi. Nampak? Okay, tapi belum bernuli Macam mana bernuli tu? Apabila dikecilkan. Bila dikecilkan, nampak? Laju bertambah. Tekanan menjadi semakin rendah. Bila tekanan menjadi semakin rendah, cerita tadi, sedut. Tekanan rendah, sedut. Dia akan sedut air ini lebih tinggi berbanding dua-dua yang lain tadi. Nampak? Ini poin asal tadi, saya garis lurus tadi. Maka yang tengah-tengah ini aras airnya lebih tinggi. Sebab dia lebih kuat sedut. Itu cerita dia. Okey. Ini contoh video nak menunjukkan bahawa pengaliran udara berkaitan dengan tekanan. Kita tengok, ni tidak ada udara yang mengalir. Nampak paras air adalah sama. Jadi bila dialirkan air, alright. So bila udara mengalir, dekat tengah-tengah nampak sempit. Sempit ini maknanya aliran udara laju. Bila aliran udara laju, maka tekanannya rendah. Nampak? Bila tekanannya rendah, nampak dia akan naik paling tinggi. Okey, nampak? Ini kedua tinggi. Kenapa kedua tinggi? Sebab tekanan sini tinggi, tekanan sana rendah. Cuma ini je lagi rendah daripada sebelum tu. Okey, nampak? Gini dia punya paras. Ni ingat ni? Alright. Jadi, saya rasa itu je kot. Okey, betul. Itu je cerita tentang prinsip Bernoulli untuk demonstrasi dan juga aplikasi. Okey. Jadi saya harap apa penerangan saya ini membantu. Jadi insya-Allah kita akan teruskan lagi dengan tutorial yang akan datang. Sekian, terima kasih.